Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Rohana daripada SMK Bandar Baru Putra. Hari ini saya akan menceritakan tentang sebuah buku yang telah saya baca, iaitu buku yang bertajuk Kenali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku ini ditulis oleh sahabat saya, Ustaz Ahmad Adnan Fadil daripada negeri Perlis. Buku ni diterbitkan pada tahun 2014. Harganya RM89. Dan buku ni diterbitkan oleh penerbit Telaga Biru Sendirian Berhad. Jadi kandungan buku ni ada 56 bab. Bermula daripada bab pertama diceritakan tentang ciri-ciri fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada bab yang terakhir iaitu bab 56 tentang adakah manusia biasa boleh melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Sebab kita manusia biasa tidak sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Rasulullah telah lama meninggalkan kita. Jadi ada kemungkinan tak untuk kita bertemu dengan Rasulullah melalui mimpi. Buku ni mengandungi 674 muka surat. Jadi dalam buku ni dia disingkap tentang kepribadian dan cara hidup insan mulia yang tersohor di bumi dan di langit, iaitu junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pepatah kata, tidak kenal maka tak cinta. Jadi diharapkanlah dengan membaca buku ini kita dapat mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lebih dekat lagi, supaya kecintaan kita kepadanya jadi lebih mantap. Kandungan buku ini bermula dari bab pertama hingga bab 10 itu diceritakan tentang ciri-ciri fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Bermula dengan khatam kenabian. Khatam ni bahasa Arab. Bahasa Melayu maksudnya cop kenabian. Jadi pada badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ada cop kenabian yang membuktikan bahawasanya dia adalah utusan Allah, Rasulullah yang diutuskan kepada umat manusia secara menyeluruh lah. Jadi kalau nabi-nabi lain ni hanya diutuskan untuk umatnya sahaja, tapi Nabi Muhammad bukan sahaja diutuskan kepada bangsa Arab, tapi kepada semua bangsa yang ada di dunia ni sehingga hari kiamat. Jadi dalam 10 bab pertama buku ini diceritakan tentang ciri-ciri fizikal badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah rambut dia macam mana, berapa banyak uban yang ada pada rambut dia kan. Dan diceritakan juga tentang cara-cara pemakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti satu contoh yang saya nak sebutkan di sini ialah diceritakan bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai celak, memakai cincin dan sebagainya. Jadi daripada penceritaan ini kita dapat bezakanlah cara pemakaian cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara pemakaian cincin Fir'aun kan. Kalau Fir'aun dia pakai cincin pada jari telunjuk. Jadi kita orang Islam dilarang memakai cincin pada jari telunjuk sebab itu menunjukkan kesombongan dan kemegahan. Jadi kalau kita nak pakai cincin, kita ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai cincin. Jadi semua perkara tentang Rasulullah diceritakan dari A sampai Z dalam buku ni. Kemudian dua bahagian tengah buku ni, iaitu bermula daripada bab 11 hingga bab 20 tu, diceritakan pula tentang cara-cara pergaulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan isterinya, macam mana cara Rasulullah bergaul dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian
bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memainkan peranan sebagai seorang pemimpin negara. Semuanya diceritakan dengan jelas, secara mendalam. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkelakuan sebagai seorang ketua keluarga, sebagai suami, sebagai bapa, sebagai menantu, sebagai bapa mertua dan sebagainya. Jadi melalui penceritaan yang dilakukan dalam buku ni, kita dapat kenal Rasulullah dengan lebih dekat lagi. Dan penceritaan dalam buku ini adalah berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jadi bukan sekadar cerita-cerita kosong yang dinakalkan dari individu-individu tertentu sahaja, tapi penceritaan buku ini dari awal hingga akhir berdasarkan terjemahan dan tafsiran daripada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Okey, kemudian bahagian 10 bab yang terakhir dalam buku ini menceritakan tentang ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadat. Contohnya ibadat qiyamul lail, apa dia solat-solat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan semasa qiyamul lail, apa zikir-zikir yang dibacakan oleh Rasulullah, bagaimana Rasulullah memenuhi masa dia pada 1/3 malam itu dengan ibadat-ibadat. Jadi dengan cara kita baca buku ni kan, kita dapat belajarlah sedikit demi sedikit bagaimana untuk mempraktikkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, bila kita baca buku ni, kita dapat faham, kita dapat kenal Rasul kita ni luar dan dalam lah, walaupun kita tidak berkesempatan untuk bertemu dengannya. Jadi saya syorkan supaya semua umat Islam beli buku ni dan jadikan ia sebahagian daripada bahan bacaan, supaya kita boleh bentuk diri kita dan anak-anak kita ni dengan kehidupan yang diperkenalkan oleh Rasul, dengan cara hidup yang diperkenalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak cukup kalau sekadar kita kata kita cinta pada Rasul dengan hanya kita mengalunkan selawat pada masa Maulidur Rasul sahaja. Tapi untuk membuktikan kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, kita buatlah amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut kadar kemampuan kita. Sebab Islam tidak pernah memberatkan hamba-Nya kan. Jadi dalam satu ayat Allah SWT sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan hamba Dia. Jadi dia boleh buat setakat apa yang dia mampu. Jadi dengan itu mudah-mudahan dengan kita buat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, kita akan dapat syafaat daripadanya di akhirat nanti. Sebab kita semua tahu kan, di akhirat hanya Allah dan Rasul sahaja yang boleh bagi syafaat kepada kita kan. Dan selepas daripada kita khatam buku ni, mudah-mudahan kita dapat jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sebagai idola kita dalam menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu sahaja penjelasan tentang buku yang telah saya baca pada hari ini. Terima kasih kepada yang sudi mendengar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan itu adalah daripada kekurangan dan kecantikan ilmu yang saya miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga jumpa lagi di lain waktu.